Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan menerima menghadap Yang Berhormat Delphine N. Lorenzana, Setiausaha Pertahanan Negara Republik Filipina. Turut hadir ialah Yang Berhormat Pendatu Lala Raja, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, Major Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB, dan Puan Yang Terutama Marian Jocelyn Arturo Ignacio, Bakal Duta Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam. Setiausaha Pertahanan Negara Republik Filipina berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 3 hari. Ia bertujuan untuk meneruskan usaha pengukuhan kerjasama pertahanan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina. Negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina mempunyai hubungan kerjasama pertahanan yang sangat erat dan sudah lama terjalin dan diperkukuhkan lagi dengan penandatanganan Memorandum Persefahaman dalam kerjasama pertahanan pada 22 Ogos 2001 yang mengandungi perjanjian pertahanan pertukaran profesional di semua peringkat kepada latihan dan eksersis merentasi tentera darat, tentera laut dan tentera udara kedua belah pihak. Majlis menghadap berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Setiausaha Pertahanan Negara Republik Filipina. Hubungan pertahanan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina juga merangkumi beberapa landasan pelbagai hala termasuk mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM dan ADMM Plus serta melalui operasi pengamanan antarabangsa iaitu Pasukan Pemantau Antarabangsa IMT dan Independent Decommissioning Body Verification Monitoring and Assistance Team IDBV-MAT di Mindanao, Republik Filipina. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Puan Yang Terutama Elizabeth Bon, Perdana Menteri Republik Perancis berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Perancis yang baharu. Sebanyak 439 dos pertama vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun yang membawa jumlah keseluruhan kepada 32,372 dos iaitu 75.4%. Manakala dos kedua sebanyak 1,010 untuk jumlah keseluruhannya menjadi 10,935 dos iaitu 25.5%. Perangkaan itu dimaklumkan petang tadi oleh Menteri Hal-Ehwal Dalam Negeri pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Penerangkaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apung juga mengongsikan liputan bagi rakyat penduduk negara ini yang menerima 3 dos vaksin sebanyak 68.6%. Sebanyak 265 kes baru telah dilaporkan, iaitu 291 kes hasil ujian ART dan 4 kes adalah hasil dari 370 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 145,221 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, dan tidak ada kes berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 235 kes telah disahkan sembuh,
yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 143,295 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,705 kes, iaitu 13 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,692 kes sedang menjalani pengasingan di rumah. Negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina menekankan komitmen untuk memperkukuhkan hubungan dua hala pertahanan dan ketenteraan yang sedia ada dengan meningkatkan lagi kerjasama dalam pelbagai bidang pertahanan dan ketenteraan melalui platform dua hala dan pelbagai hala. Ini jelas dengan kunjungan Muhibah Yang Berhormat Delfin Negrilo Lorenzana, Setiausaha Pertahanan Negara Republik Filipina, kepada Yang Berhormat Pendatul Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua pagi tadi. Sejurus tiba di Bolkiah Garrison, Yang Berhormat Delfin Negrilo Lorenzana memeriksa pembarisan kawalan kehormatan terdiri daripada anggota-anggota tentera darat di Raja Brunei. Lawatan rasmi ini adalah lawatan timbal balik berikutan lawatan rasmi Menteri Pertahanan kedua ke Republik Filipina pada bulan Ogos 2019. Penggunaan teknologi digital meningkat secara signifikan terutama semasa situasi pandemik COVID-19 ke arah memastikan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini mengakibatkan meningkatnya permintaan bagi penyelesaian dan perkhidmatan digital serta menggesa bagi keperluan kemahiran digital asas. Perkara tersebut terkandung dalam Keputusan Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi sempena Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Wang Abdul Muttalib bin Pehin Orangkaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof mengambil maklum di negara Brunei Darussalam, penduduk awam termasuk warga emas dapat menyesuaikan diri dalam norma baharu dengan penggunaan teknologi digital. Teknologi digital juga membolehkan warga emas kekal aktif dalam masyarakat termasuk menjalankan konsultasi kesihatan, terlibat dalam aktiviti keagamaan dan berkomunikasi bersama yang tersayang secara dalam talian atau maya. Salah satu inisiatif ke arah membantu pembangunan kompetensi digital bagi individu termasuk warga emas ialah menerusi Digital Skills Training Program for Senior Citizens yang dikendalikan oleh AITI sejak Januari 2020 dengan sokongan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta sektor swasta. Program telah membantu 100 warga emas untuk menjadi sebahagian daripada masyarakat siaga digital dengan menawarkan latihan kemahiran ICT termasuk e-dagang, security dan pelindungan serta perbankan secara dalam talian. Negara Brunei Darussalam kekal komited dalam usaha mewujudkan masyarakat digital yang inklusif. Warga emas berperanan penting dalam masyarakat dengan berkongsi pengetahuan, pandangan dan pengalaman kepada generasi muda dengan membolehkan persekitaran yang lebih kondusif secara digital bagi semua peringkat umur. Negara Brunei Darussalam berusaha memastikan tiada individu yang ketinggalan ketika negara berhasrat menjadi sebuah negara pintar. Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia disambut pada setiap 17 Mei. Tema sambutan tahun ini teknologi digital bagi warga emas dan penuaan yang sihat. Lebih 400 peluang pekerjaan ditawarkan oleh 26 buah syarikat semasa Market Day 2022. Dianjurkan oleh Unit Bimbingan Kejaya IBTE, Market Day 2022 diadakan khusus bagi lepasan graduan IBTE tahun 2019 hingga 2021. Perasmiannya disempurnakan oleh Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Acara selama sehari itu menyediakan platform bagi para lepasan graduan yang sedang mencari pekerjaan yang relevan dengan kelulusan atau kelayakan masing-masing. Program diadakan di sebuah hotel di Kampung Peribih.
26 buah syarikat tempatan diarahkan untuk membayar denda kerana gagal menghadapkan penyata-penyata cukai pendapatan bagi tahun-tahun keuangan yang dilakukan di antara bulan Mac dan April 2022. Bahagian hasil Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan wakil syarikat-syarikat tersebut telah mengaku bersalah di Mahkamah Magistrat kerana gagal mematuhi Seksyen 52-1 Akta Cukai Pendapatan Penggal 35. Sebuah syarikat didenda RM6,000 setelah gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun keuangan yang berakhir 31 Disember 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Juga bagi kesalahan yang sama, 5 buah syarikat yang gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun keuangan yang berakhir 31 Disember 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 masing-masing dijatuhi denda RM5,000. Sementara itu, 5 buah syarikat didenda RM4,000 kerana gagal menghadapkan penyata-penyata cukai pendapatan bagi tahun keuangan yang berakhir 31 Disember 2017, 2018, 2019 dan 2020. Gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun kewangan yang berakhir 31 Disember 2018, 2019 dan 2020. 2 buah syarikat dijatuhi denda RM3,000 iaitu DBX Ship Management Sendirian Berhad dan Fast Marine Biotechnology Sendirian Berhad. 10 buah syarikat masing-masing dijatuhi denda RM2,000 atas kesalahan gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun-tahun kewangan yang berakhir 31 Disember 2019 dan 2020. Dan 3 buah lagi syarikat didenda RM1,000 setelah gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun-tahun kewangan yang berakhir 31 Disember 2020. Syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat Penggal 39 diingatkan untuk menghadapkan penyata cukai pendapatan masing-masing selewat-lewatnya pada 30 Jun bagi tahun taksiran. Dituduh memiliki barang tegahan rokok, seorang perempuan penduduk tetap negara Brunei Darussalam didakwa di hadapan Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan hari ini. Suparti binti Sunarto berumur 52 tahun mengaku bersalah kerana memiliki 16 karton dan 83 paket rokok pelbagai jenama di sebuah gerai makanan di kawasan Kampung Selangan, Temburong. Tertuduh dijatuhkan hukuman denda RM18,000 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar denda. Mahkamah memberikan tempoh kepada tertuduh untuk menjelaskan denda sehingga 30 November 2022. Semua barang tegahan yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. 40 kilogram sayap ayam dan 60 kilogram daging tanpa permit import halal dirampas semasa operasi bersepadu yang dijalankan bersama bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED. Kesemua sayap ayam dan daging dirampas dari sebuah kereta yang disyaki dan kes diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Sebarang pelanggaran undang-undang melibatkan daging halal boleh menghubungi terus Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui bahagian kawalan makanan halal melalui hotline 716-6222 atau mana-mana pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB akan menganjurkan seminar Multaqa Usuluddin dengan kerjasama Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan selama 2 hari bermula 24 Mei ini. Dengan tema Kurikulum Usuluddin, Pemantapan dan Keberkesanan, seminar bertujuan menangani isu dan cabaran yang dihadapi oleh Institut Pengajian Tinggi di peringkat serantau umumnya di negara Brunei Darussalam. Majlis Seumpama ini sebenarnya merupakan salah satu program rancangan tahunan Fakulti Usuluddin yang mana antara tujuannya adalah untuk memantapkan dan mendalami ilmu pengetahuan dan pengajian Usuluddin dalam kalangan pensyarah dan pelajar. Di samping itu dapat menyelaras serta menambah baik kurikulum Usuluddin di peringkat pra-universiti di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan.
InsyaAllah kira-kira seramai 200 peserta akan menghadiri Multaka Usuluddin ini dan sebagai menambah akan melibatkan juga iuran pendaftaran iaitu sebanyak RM5 bagi mahasiswa dan RM10 bagi pegawai dan kaki tangan Jabatan Kerajaan. Multaka Usuluddin ini juga boleh diikuti oleh orang awam ataupun orang ramai melalui platform Facebook ataupun Instagram Fakulti Usuluddin. Borang pencalonan bagi anugerah sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17 kini boleh didapati melalui portal YSNet di www.ysnet dan tata cara memohon juga boleh diperoleh melalui laman sesawang Hari Belia Kebangsaan di www.hbk.gov.pn dengan klik pada pautan diberikan. Kategori anugerah pada tahun ini dibahagikan kepada 4 iaitu Projek Cemerlang untuk Belia PCUB, Pemimpin Muda Belia PMB Belia Cemerlang BC dan Belia Berkhidmat BB. Tarikh tutup pencalonan pada hari Khamis 16 Jun 2022 pukul 4 petang. Sebahagian laluan jalan sekolah berdekatan lampu isyarat menuju Jalan Tasik Lama menghala ke Bandar Seri Begawan ditutup sementara sehingga 10 malam ini. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan sementara separuh jalan bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan paip pembentungan bawah tanah di jalan berkenaan dapat dilaksanakan. Para pengguna jalan raya diingatkan untuk sentiasa berhati-hati ketika melalui kawasan bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Sebarang aduan hubungi Talian Darussalam atau live chat Talian Darussalam 123 atau email pro@pwd.gov.bn.